Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Firdaus bin Muhammad Zahari. Nombor metrik 054619. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan daripada kawan saya dalam tajuk Al-Hakimiyah. Okey. Dan dalam pembentangan ini saya akan menceritakan adalah topik-topik yang dibincangkan oleh Al-Hakim, iaitu ketua kepada Sufi Al-Hakimiyah. Yang pertama iaitu Riyadatun Nafsi. Wadawama Al-Hakim ala Riyadah Nafsi. Dan sentiasalah Al-Hakim iaitu ketua bagi ahli Sufi Al-Hakimiyun ini ialah sentiasa melatih nafsu. Waluzumul uzlati, dan sentiasa beruzlah, iaitu mengasingkan diri. Mengasingkan diri ini bukan dengan makna tidak pergi sembahyang jemaah, bukan itu, tapi mengasingkan diri daripada orang ramai. Wa kasratu najwa, dan sentiasa berkhalwah, iaitu bercakap dengan Allah Ta'ala. Mengasingkan diri dengan makna tidak bergaul, bercampur dengan orang ramai. Wa istimraru ad-du'ai, sentiasa berdoa. Hatta urifa tariqahu, sehingga dia mengetahui tarikat diri dia ni. Wa ahassa min qalbihi quwwatan wa intibahan, dan sentiasa merasai dalam hatinya itu adalah kekuatan dan perhatian terhadap tarikat ini. Zumalai yu'awinunahu ala tariqi, dan kawan-kawan dialah yang membantu dalam tarikat ini. Wattakhadha lahum majlisan yajtama'una fihi litadhakuri wal munazarati wad du'ai wat tadarru'u fi waqtil ashari. Ah, mereka mengadakan suatu majlis di mana di majlis itu mereka berhimpun beramai-ramai bagi berzikir wal munazarah, dan berbincang tentang permasalahan tertentu, wad du'ai, dan berdoa, wat tadarru' fi waqtis ashari, dan merendah diri pada waktu sahur untuk bermunajat kepada Allah Taala. Wa yabdu an janiban min khawatir allati kanat tadawwaru fi hadhihi majalisi tasribu ila kharij. Tetapi perjumpaan mereka ini telah perjumpaan dan percakapan mereka dalam majlis tersebut sudah diketahui telah bocor, telah tersebar kepada orang awam. Wa tunakiluhu an-nas wahidan 'anil akhar, dan perbincangan tentang tarikat mereka ini telah berpindah daripada mulut ke mulut orang ramai. Walam tanalu hadhihi al-ummahati ar-ruhiyah al-qa'imatu 'ala az-zuqi war-riyadah. Sehingga kan ada sesetengah pihak ini tidak berpuas hati dengan apa yang mereka bincangkan. Ba'da syuyukhi alladhi kanu yanhajuna fi fahmi ad-din wa awamiruhu manhajan akhar yaduru fil falaki. Dan setengah syekh yang bermetod fi fahmiddin, yang mengetahui selok-belok agama ini, menyuruh untuk menggunakan manhaj yang lain, iaitu kaedah yang lain berdasarkan falak. Al-fazu wa fahmuhu az-zahir mimma yunasibu al-ammah minan nas. Mereka hendak gunakan suatu lafaz ataupun kefahaman yang zahir, iaitu yang mudah difahami, yang sesuai dengan orang awam. Anna hadhihi al-majalisa kanat tahfalu bi katsirin min al-isyara as-sufiyah. Yang mana ia lebih kepada sufiyah, lebih kepada kesufian. Tanawiluha ala hadha an-nahwi alladhi italiq fihi al-ainan li isyraqin nafsi wa nuril qalbi. Yang mana kaedah ini lebih mudah untuk mendidik diri dan memancarkan cahaya ke dalam hati. Fayulhimu ahlahu fahman fi ayati min kitabillah aw syarhan lil hadisi min ahadis rasuluhul karim aw ta'lilan li amri minal umuri allati kanat majalan yakhudu fihi an-nas fi zalikal waqti. Yang mana Al-Hakim ini dia memberi ilham ataupun mengajar dengan kefahaman melalui ayat Al-Quran ataupun syarahan hadis daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ta'lilan, ataupun melalui minal umuri allati kanat majalan yakhudu fihi an-nas fi zalikal waqti, ataupun melalui kerja, melalui apa yang orang ramai buat pada masa itu. Kanat misaru
akhadha warada bainal ulama al-bahisin. Subjek ini telah menjadi perbincangan para ulama, para pengkaji. Wa takhtalifu nazarihim ilaiha wa hukmuhum 'alaiha tabi'an li ikhtilafil munazi' wal manhaj wal qudrah. Yang mana perbezaan pandangan ini adalah dan hukum ini adalah kerana berbezanya al-munazi' matlamat ataupun al-manhaj kaedah ataupun kemampuan seseorang pengkaji itu sendiri. Sebagai contoh dalam al-istintaj wal hurriyah fihi, iaitu kesimpulan ataupun hurriyah fihi, hipotesis, atau tabi'an li irtibatil bahis bimanhaj muayyin, ataupun ikatan daripada metod yang digunakan oleh seseorang pengkaji. Al-wilayah, seterusnya al-wilayatu wal awliya. Al-wilayatu wal awliya min aksara al-asya'i allati yudandinu hawlaha as-sufiyatu qadiman wa hadisan. Yang mana tajuk al-wilayah dan awliya ini adalah sesuatu yang sentiasa dicakap-cakap oleh sufi pada zaman kini ataupun zaman dahulu. Ja'a al-wali fil lughah bermakna al-qarib. Salah seorang ni dia bagi al-wali ni pada lughah iaitu dengan makna al-qarib, iaitu sahabat, wal muhibbu ataupun kekasih, was sadiqu ataupun saudara, wan nasir ataupun penolong, atau wal maula ataupun tuan. Jaa fi kitab qatrul wali ala hadisil wali. Diceritakan dalam kitab qatrul wali ni, al-wali ni pada lughah iaitu pada bahasa al-qarib ataupun dekat. Wal wilayah diddul adawah, ataupun wilayah ini adalah perlindungan daripada musuh. Qala fil lisan fi maddah wali fi asma'illahi ta'ala al-wali huwa an-nasir. Telah difirmankan oleh Allah Ta'ala melalui mulut para penjaga Al-Quran, itu al-wali huwa an-nasir, adalah penolong. Wakila al-mutawali li umuril alim wal khalaik, atau perkara yang berkaitan dengan alam ataupun wal khalaik, makhluk, al-qa'imiha wa min asma'ihi azza wa jalla, daripada Allah Ta'ala. Qala Ibn al-Asir wa kana al-wilayah tash'iru bitadbiri wal qudrah. Dan telah berkata Ibn Asir, al-wilayah ini adalah diceritakan adalah sebagai pentadbiran ataupun kemampuan. Wakil al-wilayah bil kasrah al-khittatu kal imarah, iaitu al-khittah ni pembangunan, kal imarah seperti menghidupkan sesuatu bandar. Wal wilayah iaitu bil fathah, iaitu masdar, masdar iaitu sumber. Seterusnya tajuk jihadu as-siddiqin. Fa jihadu as-siddiqin fi hadza an yalqu al-fariha bi syai'in siwa hatta awsilahum ila nafsihi. Dan jihad bagi orang-orang yang benar ini ialah menampakkan, ialah berjumpanya kebahagiaan dengan sesuatu melalui sesuatu perkara yang lain. Hatta awsilahum ila nafsihi, sehingga dia sampai kepada maksud. Ini adalah cakapan ahli sufiyah. Ba'da an imtila'in suduruhum humuman, sehingga imtila'at penuhlah dada mereka dengan humuman, iaitu sedih, wa humuman duka cita. Falamma awsilahum qaribahum, dan ketika mana sampai awsilahum qaribahum, sampai dekatnya hati mereka itu, wa makkana lahum baina yadayhi, sehingga mampu untuk mereka untuk menguasai benda itu, wa mala'ahum farihan, sehingga dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka sedih, tetapi sedih itu hanya zahir, tapi hakikatnya mereka bahagia. Fazdadu hatta atashat qulubahum, bertambahnya keimanan mereka sehingga dahaga hati mereka. Wa imtila'at qulubahum ahzanan,
sehingga dipenuhi hati mereka ini dengan kesedihan, hatta qata'ul haya, sehingga mereka memotong dunia ini, iaitu ya, tidak mahu ambil peduli dengan dunia ini, wal umara bil ahzani, sehingga mereka hidup dengan kesedihan, yang mana mereka tahu ini dunia ini hanyalah ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin, iaitu dunia ini hanyalah penjara bagi orang mukmin dan ialah syurga bagi orang kafir. Dia nak terang situ dunia ini adalah tempat yang sedih bagi manusia ni. Tapi hakikatnya akan datang, iaitu syurga Firdaus tu yang menjadi tempat tuju mereka. Dalil warawi fil khabar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimul ahzani wal fikri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sentiasalah dia itu sedih dan berfikir. Warawi annahu qala ma abdullah azza wa jalla bimisli taul hazani, dan tidaklah hamba Allah taala itu yang taulul huzn, iaitu panjang kesedihan mereka. Hati mereka sentiasa sedih hidup di atas dunia ni. Matlamat mereka adalah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Falam yashifal wusul ilahi bidilqal qurbah, tidak akan sampai matlamat ini melainkan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wazalikal faraha bihi, dan dengan itu mereka menjadi gembira. Duna ru'yati fil jannah, tanpa mereka melihat kepada matlamat mereka itu syurga. Mereka hanya semata-mata niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melihat balasan yang akan diberikan sebab ibadat mereka itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minun min amanil wal wara'i sayyidul amal, man lam yakun lahu wara'a yardahu an ma'siyatillah. Al-mu'mini min amnu, ketenangan, wal wara' sayyidul amal adalah kepala amalan mereka. Man lam yakul lahu wara' yardahi an ma'siyatillah, siapa yang tidak man lam yakul lahu wara' yardahi an ma'siyatillah, dengan wara' inilah dapat menolak mereka daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam ya'abballahu bisairil amalahu syai'an, Allah tidak peduli pun dengan amalan yang mereka buat. Fazalikal mukhafatullahi azza wa jalla fi sirri wa alaniyatin, Allah tak lihat pun amalan mereka ini secara sembunyi ataupun secara ramai-ramai. Wal iktisadi fil fakri wal ghina, kefakiran dan kekayaan Allah tak tengok pun. Wasidqu indar ridha was saqata, Allah melihat indah keredaan, semata-mata kebenaran. Indar ridha was saqata. Al-ma'rifah fa akramallahu ta'ala hadzal mu'min bi ma'rifati, Allah memuliakan seorang mukmin itu dengan bi ma'rifatihi, dengan pengetahuan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Fa ahrazahu fi zimmatihi, dan membolehkan mereka dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hurrima irdihi, itu menjaga kehormatannya. Wa dammahu, dan darahnya. Wa maluhu, hartanya. Wa izamihi, dan kemuliaannya. Fa'alamahum billah, dan Allah menambah pengetahuan kepada mereka. A'zaman hurmah, dan mengangkat kehormatan mereka. Wa aqrabahum wasilah, dan mendekatkan wasilah kepada Allah Ta'ala itu. Wa akramahum alaihi, dan memuliakan ke atasnya. Famisalu al-alim bihi kamislu rajulun nazara ila syakhsir rijali, sebagai contoh, seorang ini melihat kepada seseorang pemuda yang lain. Hatta arfahu bil wajhi, sehingga dia mengetahui wajah pemuda tersebut. Fahuwa sakinul qalbi, sehingga menjadi tenang hatinya. Hatta iza arfahu bi khaslati minal khisalil syarif, hatta, sehingga dia mengetahui
kebiasaan daripada sifat-sifat yang mulia. Fawajada qalbahu qad taghayyara lahu ila ta'zim wal ijlal, sehingga dia mendapati hatinya bertukar menjadi ta'zim wal ijlal, kagum, wal ijlal dengan kebesaran. Fa in kana qad jama'at hadhihi al khisal fi rajul wahid, yang bagikan satu ibarat, jika semua perkara sifat-sifat yang mulia tadi diletakkan ke atas seseorang itu, mimma wasafallahu azza wa jalla biha nafsahu, apa yang Allah sifatkan kepada seseorang tadi, minal judi wal ghina, daripada kesungguhan dan kekayaan, warafat warahmah, dan ketinggian dan kehormatan, wassamahah, kemurahan hati, wal karam, wal kiram, kemuliaan, wal ma'rifatu bil umuri, dan pengetahuan dalam perkara-perkara, wal quwwatu wat tadbiri, dan kekuatan dan kekuasaan, wa muhasinul akhlaqi, akhlak yang mulia, azamu sya'ni rijal indaka, dan pemuda itulah semulia-mulia pemuda di sisinya, hatta tahtamu fi zikrihi, sehingga cenderung hatinya untuk menyebutnya dan menyifatkannya dan bersifat dengannya. Faman kasyafa lahul ghita, dan sesiapa yang diangkatkan al-ghita ini, iaitu hijab ataupun penutup, hatta arifa rabbahu, sehingga dia mengetahui Tuhannya, bi asma'i al-husna, dengan nama-namanya yang agung, wa bi amsalahu al-ula, kana asba liqalbihi wa al-hajju li zikrihi, sehingga menjadi tenang hatinya, wa al-hajju zikrihi, dan sentiasa menyebut-nyebut dengan kemuliaannya. Wa ibnu adam matbu' ala sab'ah wahiyya, dan adalah anak Adam ini tabiat mereka iaitu kepada 7 perkara, iaitu al-ghaflah, iaitu lalai, wasyak, rasa syak, waswah, wasyirik, melakukan syirik kepada Allah Ta'ala, waraghbah, warahbah, raghbah ini iaitu perasaan kehendak, warahbah, takut, wasyahwah, rasa nafsu, wal ghadab, marah. Fahadhihi sab'atu akhlaq, dan ini adalah 7 tabiat manusia tadi. Fa iza ja'ahu nurul hidayah, dan bila mana datangnya hidayah, hatta urifa rabbahu, sehingga mengetahui Tuhannya yang satu, zahabat al-ghaflah, maka pergilah, maka hilanglah ghaflah itu kelalaian, wa zahabat syak, dan syak hilang, wa syirik, maka semua itu akan pergi dengan kita menjaga 7 benda ini. Fakullama izdadu al-abdu ma'rifah wa aliman bi rabbih azza wa jalla, dan semua ini adalah menambahkan makrifah, iaitu pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Wallahu alam. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.